Filipina merupakan sebuah negara republik yang terletak dalam benua Asia Tenggara di mana kedudukannya berada di sebelah utara Indonesia dan Malaysia. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan dan negara ini terdiri daripada kira-kira 7,061 buah pulau yang terbahagi kepada 3 rantau iaitu Luzon, Visayas dan Mindanao. Sebelum kedatangan Barat, Filipina terdiri daripada kerajaan-kerajaan kecil yang bercorak animisme dan bercorak Islam di bahagian selatan kepulauan. Sejarah kedatangan Barat di Filipina dimulakan dengan penemuan oleh pelayar terkenal berbahasa Portugis iaitu Ferdinand Magellan yang berlayar mewakili kapal Sepanyol pada tahun 1521. Setelah itu bermulanya dasar kolonialisme kuasa Barat di Filipina. Dasar kolonialisme bermula di Asia Tenggara sejak abad ke-16 sehingga abad ke-20. Dan kedatangan kuasa Barat ini telah membawa banyak perubahan kepada pentadbiran negara-negara di Asia Tenggara. Penjajahan melalui konsep kolonialisme memperlihatkan kemasukan prinsip yang dipegang oleh kuasa Barat ke atas negara yang dijajah, yang meliputi aspek ekonomi, politik dan sosial, sehingga menjejaskan dan menghapuskan amalan dan pentadbiran yang selama ini diamalkan di negara tersebut. Di bawah pentadbiran Sepanyol terdapat beberapa perubahan dari segi pentadbiran di Filipina, iaitu kerajaan berpusat. Sepanyol telah memperkenalkan Cabalqueira yang kemudiannya disebut sebagai Poblacion iaitu bandar dan Alcadia iaitu wilayah. Pueblo merupakan sekumpulan barangay yang diletakkan di bawah seorang Gobernador iaitu gubernur kecil dan juga menjadi ketua hakim. Selain itu, organisasi pembandaran merupakan satu perubahan yang radikal dan tegas yang telah dijalankan oleh Sepanyol daripada pertempatan berselerak sebelum kedatangan Sepanyol kepada pertempatan yang lebih teratur. Sepanyol juga berharap untuk menubuhkan bandar-bandar yang mempunyai sistem pentadbiran keagamaan sebagai tambahan kepada sistem pentadbiran awam. Oleh itu, setiap bandar mempunyai sebuah gereja yang terletak di tengah-tengah bandar di samping bangunan seperti Dewan Bandaran iaitu Kasar Tribunal. Golongan Kabeza yang tinggal di kawasan bandar telah membentuk golongan Principilia di mana taraf mereka dipandang rendah oleh penjajahan. Namun begitu, golongan ini telah dipandang mulia sesama bumi putra seperti dahulu. Dari segi politik, Principilia menjadi alat yang mengurangkan ketegangan politik dan orang tengah dalam hal kebudayaan. Secara amnya, Sepanyol tidak mengambil berat tentang kebajikan sosio-politik masyarakat ini melainkan kepada sumber hasil semata-mata. Perkara ini dapat dilihat apabila mereka ditempatkan dalam sesuatu kawasan. Ia memudahkan golongan pendiri memungut cukai terhadap masyarakat Filipina. Mereka juga memaksa penduduk membayar cukai. Sekiranya tidak dibayar, mereka akan dijadikan buruh paksa. Kerajaan bandar. 11 Pueblo Sepanyol telah memperkenalkan pentadbiran Ciudad iaitu bandar raya. Namun begitu, selepas abad ke-19, hanya Manila sahaja yang mencapai taraf bandar raya iaitu Ciudad. Manakala unit pentadbiran yang paling penting ialah Alcadia Mayos ataupun Provincial iaitu wilayah. Pada tahun 1700, Filipina terbahagi kepada 12 Alcadia ataupun Provincial yang mana pentadbiran Sepanyol akan memberi arahan kepada Gubernur Jeneral untuk disampaikan kepada Alcadia Mayos berkenaan undang-undang di kawasan provinsial masing-masing. Pihak yang berkuasa tinggi daripada Alcadia Mayos ialah Alcalde Mayos iaitu Ketua Batu Bandar. Selain itu, terdapat juga Aldeltado iaitu Gubernur dan Kapten Jeneral. Jawatan ini merupakan jawatan tertinggi sekali di kalangan pegawai-pegawai lain yang mempunyai peranan yang meliputi semua perkenaan tanah jajahan.
Selain itu, audisia merupakan penasihat kepada Gubernur yang merupakan pelaksanaan kepada undang-undang Sepanyol serta memperhatikan tingkah laku Gubernur dan memastikan pentadbiran dilakukan secara adil dan saksama. Pengasingan kuasa gereja dan kerajaan pusat. Pengasingan kuasa gereja ini berlaku selepas berlakunya revolusi Protestan di mana pengaruh golongan agama semakin berkurangan. Penduduk tempatan berasa tidak puas hati dengan sikap setengah moderat sehingga menyebabkan munculnya gerakan kebangsaan yang menentang pemerintahan Sepanyol. Hal ini dikatakan demikian kerana sikap setengah pederi yang mengamalkan rasuah, memeras ugut dan penindasan telah menyebabkan kemarahan rakyat Filipina. Selain itu, penyatuan kuasa gereja dan pentadbiran di Filipina telah memperlihatkan bahawa golongan agama telah mendominasi pentadbiran kerana gereja ialah badan agama yang tertinggi serta menjadi badan undang-undang kerajaan. Pengaruh agama Kristian di Filipina. Filipina merupakan negara Asia Tenggara yang pertama mengamalkan agama Kristian, tetapi pemilihan bukan secara sepenuhnya dan dapat dilihat ketika sambutan seperti upacara agama sahaja. Selepas penaklukan Sepanyol, golongan agama iaitu Katolik dan Sepanyol saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan sama sekali. Hal ini dikatakan demikian kerana agama Kristian Katolik ini memainkan peranan yang besar dalam pentadbiran kolonialisme di Filipina. Perkara ini menyebabkan berlakunya eksploitasi terhadap penduduk Filipina yang di mana mereka dikehendaki memberikan sejumlah tanah yang besar dan mengamalkan sistem ekomidas. Hal ini jelas menunjukkan bahawa mubalik Kristian diberikan keutamaan dalam pentadbiran Filipina semasa pemerintahan Sepanyol. Selain itu, pendiri Katolik ini juga telah berjaya menanam dan mencetuskan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat seperti mana dapat dilihat melalui pemberontakan yang dilakukan oleh Jos Burgos, Mariano Gomez dan Jacinto Zamora. Pembaharuan sistem pentadbiran. Sebelum kedatangan Sepanyol, Filipina ditadbir oleh golongan Datu di mana golongan ini mempunyai kuasa utama dalam pentadbiran. Tetapi selepas kedatangan Sepanyol, satu asimilasi telah berlaku yang mana berlakunya pencampuran pentadbiran iaitu melalui jawatan dan kedudukan Datu di samping taraf politik golongan Barangay. Hal ini dikatakan demikian kerana Sepanyol berusaha untuk menyatukan pulau-pulau di Filipina yang mana mulanya mengalami kesukaran tetapi menjelang abad ke-19 penyatuan pulau-pulau ini lebih praktikal setelah berjaya di beberapa tempat. Oleh itu, Sepanyol telah memperkenalkan beberapa pembaharuan baru dalam pentadbiran Filipina iaitu Gubernur Jeneral mempunyai jawatan yang tertinggi dan memperkenalkan sistem Ekomida di peringkat wilayah. Sistem ini diketuai oleh Ekomidaro yang berfungsi untuk mengutip cukai, menjaga keamanan serta mengkristiakan penduduk Barangay. Seterusnya, Sepanyol juga telah memberikan peluang pekerjaan kepada jawatan-jawatan rendah seperti ketua kampung bagi menjadi penghubung antara masyarakat dan Sepanyol. Sistem birokrasi barat. Apabila kuasa-kuasa barat menguasai Asia Tenggara, sistem birokrasi barat telah diperkenalkan untuk menggantikan sistem pemerintahan beraja. Ciri-ciri umum sistem birokrasi barat yang diperkenalkan di Asia Tenggara adalah seperti penubuhan kerajaan pusat hasil penyatuan wilayah-wilayah di tanah jajahan, pelantikan Gubernur Jeneral sebagai ketua pentadbiran di tanah jajahan, pelaksanaan pentadbiran melalui biro iaitu jawatan yang mana segala urusan pentadbiran dijalankan melalui biro-biro yang diketuai pegawai-pegawai barat dan pelantikan pegawai British sebagai ketua biro. Setelah Filipina berjaya dijajah oleh Sepanyol, mereka telah memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat dengan Gubernur Jeneral sebagai pemerintahan tertinggi di peringkat pusat. Hal ini jelas menunjukkan bahawa penjajahan Sepanyol ini telah membawa kepada perubahan yang amat besar dalam pentadbiran di Filipina. Bidang tugas Gubernur.
Governor Jeneral sebagai pemerintah tertinggi di mana sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Filipina telah diubah oleh Sepanyol selepas penjajahannya. Selain itu, Ketua Datuk Bandar pula menjadi sebagai seorang pentadbir wilayah yang mentadbir segala urusan pentadbiran di Filipina. Manakala Governor kecil pula telah dilantik sebagai seorang pentadbir bandar. Di peringkat tempatan pula pentadbirannya bertempat di bawah sistem Ekomida dan tugas Ekomidaro ini adalah menjaga keamanan, menguntit cukai dan mengkristiakan penduduk Barangay. Walaupun Ekomidaro ini telah membawa penyatuan, namun penyatuan ini telah membawa kepada kemerosotan kepada sistem pemerintahan tradisional dan pengaruh golongan datu. Politik di Filipina semasa penjajahan Amerika Syarikat. Pengenalan sistem demokrasi. Apabila Amerika Syarikat mula mengambil alih pemerintahan Sepanyol, beberapa perubahan telah berlaku dalam politik masyarakat Filipina. Jika sebelum ini, iaitu 3 abad pemerintahan Sepanyol di Filipina, Sepanyol telah mengamalkan sistem monarki dan memperkenalkan dasar birokrasi barat seperti pelantikan Governor Jeneral sebagai ketua pentadbir dan penubuhan kerajaan pusat. Tetapi keadaan ini mula berubah apabila Amerika Syarikat telah memperkenalkan fahaman demokrasi, iaitu fahaman bahawa setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dari segi undang-undang tanpa mengira pangkat, bangsa, warna kulit serta mempunyai hak yang tidak boleh dirampas, iaitu hak untuk hidup, menikmati kebebasan dan mencari kebahagiaan. Melalui konsep ini, bermulalah pandangan baru mengenai persamaan dari segi undang-undang yang meliputi kedaulatan rakyat, kebebasan beragama, kebebasan bersuara dan kebebasan akhbar. Perkara ini dapat dibuktikan melalui Akta Jonas yang menyatakan bahawa Amerika Syarikat akan menyerahkan kemerdekaan kepada masyarakat Filipina apabila masyarakat Filipina bersedia dan mampu untuk berkerajaan sendiri. Pengenalan Akta Undang-Undang. Selain memperkenalkan sistem demokrasi di Filipina, Amerika Syarikat telah memperkenalkan Undang-Undang dan Akta bagi mematapkan lagi pentadbirannya di negara tersebut. Sebagai contoh, semasa Amerika Syarikat menguasai Filipina, beberapa undang-undang dan akta telah diperkenalkan. Antaranya ialah Akta Jonas dan Akta Cooper. Akta Cooper atau lebih dikenali sebagai Rang Undang-Undang Filipina telah diwujudkan oleh Amerika Syarikat. Ini telah diluluskan oleh pihak pentadbiran Filipina pada tahun 1902. Akta ini merupakan pelaksanaan hak asasi kepada masyarakat Filipina akan dijalankan, dan akta ini juga mempunyai 2 ciri utama yang dapat membentuk Perhimpunan Filipina yang pertama dan memilih 2 orang wakil Pesuruhanjaya tinggi ke Kongres Amerika Syarikat. Selain itu, Akta Jonas juga diperkenalkan dan akta ini lebih dikenali sebagai Filipina Autonomi telah diluluskan pada 29 Ogos 1916. Kesimpulannya, dasar kolonialisme kuasa barat banyak memberi kesan terhadap perubahan politik di negara Filipina. Perubahan tersebut dapat dilihat apabila kuasa Sepanyol datang ke Filipina, dan perubahan tersebut terus berlaku semasa kedatangan Amerika Syarikat. Kedatangan kuasa barat di Filipina ini telah membawa satu perubahan besar dalam corak pentadbiran Filipina yang mengamalkan pentadbiran tradisional sebelumnya. Tekanan daripada dasar imperialisme dan kolonialisme barat telah membawa kepada kemerosotan sistem politik tradisional di Filipina. Sistem pentadbiran barat diperkenalkan bagi memenuhi tuntutan dan kehendak barat untuk memonopoli hasil kekayaan yang terdapat di negara tersebut.